Anda bersama saya Nur Syah Ismail dan ini berita utama hari ini. Presiden Xi Jinping kesan negara-negara anggota APEC pertahankan sistem perdagangan berbilang hala. Sementara Singapura mulakan rundingan perjanjian ekonomi hijau dengan Chile dan New Zealand. Polis rampas aset bernilai lebih $150 juta sebagai sebahagian daripada siasatan melibatkan Prince Holding Group dari Kemboja. Sekitar 20,000 pekerja pengangkutan awam berpeluang jalani peningkatan kemahiran di bawah MOU yang pertama seumpamanya. Salam sejahtera. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung berkata rantau Asia Pasifik berada di titik perubahan kritikal semasa beliau membuka forum tahunan kerjasama ekonomi Asia Pasifik di Bandar Gyeongju, Korea Selatan. Dalam ucapannya kepada para pemimpin dari 21 negara APEC, Lee juga menarik perhatian kepada aturan ekonomi global yang sedang pesat berubah. Presiden China Xi Jinping pula menggesa para anggota APEC supaya mempertahankan sistem perdagangan berbilang hala dan bekerjasama bagi membangunkan sebuah sekitaran ekonomi yang kekal terbuka di rantau ini. Sidang punca APEC kali ini berlangsung di tengah-tengah pelindungan perdagangan yang semakin meningkat serta tindakan Presiden Donald Trump mengenakan tarif balasan ke atas barangan dari negara-negara lain yang diimport Amerika Syarikat. Presiden Trump tidak menghadiri sidang puncak tersebut walaupun Amerika Syarikat merupakan anggota pengasas utama perkumpulan itu. Singapura memulakan rundingan dengan Chile dan New Zealand mengenai satu perjanjian baru dalam inisiatif hijau seperti bahan api mampan bagi penerbangan serta perdagangan kredit karbon. Diumumkan sempena Minggu pemimpin ekonomi APEC di Gyeongju, ketiga-tiga negara berharap dapat merangsang pertumbuhan ekonomi sambil memainkan peranan dalam memelihara alam sekitar. Bagi kebanyakan negara, pertumbuhan ekonomi dan kemampanan sering dianggap saling bertentangan. Namun Perdana Menteri Lawrence Wong menekankan ia tidak semestinya begitu. But technological breakthroughs have challenge this assumption. Energy sources are becoming greener and becoming viable. These green energy sources are becoming viable alternatives to fossil fuels. Capital is flowing into low carbon and energy efficient solutions which can help reduce emissions. So these developments demonstrate that green and growth and sustainability can in fact be mutually reinforcing. Lantaran itu, Singapura bersama New Zealand dan Chile memulakan rundingan bagi perjanjian perkongsian ekonomi hijau baharu yang pertama seumpamanya di dunia. The drive for this new agreement is our recognition that there is a global shift towards a more resilient, durable, greener economies that is underway and to meet climate and environmental goals. And that this brings challenges as well as significant economic opportunities for us all. I know other countries are looking to what we are doing and that we are in some way reference on green economy. I am confident that this process will bring more opportunities and benefits to our people. Perjanjian baru ini bertujuan untuk menetapkan peraturan dan piawai bagi pelbagai topik. Antaranya termasuk bahan api penerbangan yang mapan, kredit karbon dan langkah-langkah iklim berkaitan perdagangan, isu-isu yang kini menjadi semakin penting. The GPA can help to modernize trade and investment policies to support flows of environmental goods and services and unlock new opportunities in the green economy for our companies and create good jobs in these sectors. It will also help lower barriers to trade while accelerating the green transition. Kemudiannya, dalam satu sesi meja bundar APEC, PM Wong menggesa para pemimpin yang ada supaya menggandakan inisiatif berbilang negara seperti JIPA agar rantau ini kekal kondusif bagi perdagangan dan pelaburan.
Beliau menekankan kepentingan menegakkan sistem perdagangan pelbagai hala berasaskan peraturan serta meniru kerjasama yang lebih rapat bersama sektor privat dalam melaksanakan projek-projek yang praktikal. PMWOL turut mengadakan beberapa perbincangan dua hala dengan para pemimpin lain di luar sidang puncak APEC. Beliau bertemu Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khalid di mana kedua-dua pemimpin membincangkan isu tenaga, kecerdasan buatan AI dan urus tadbir digital. Kemudiannya Encik Wong bertemu dengan Ketua Eksekutif Hong Kong John Lee selain Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent. Beliau juga sempat bertemu dengan para pemimpin perniagaan Singapura dan mengucapkan terima kasih kerana membantu perniagaan berdagang dengan lebih cekap serta bersiap sedia untuk masa depan lebih mampan. Pasukan Polis Singapura SPF merampas pelbagai hartanah dan aset seperti akaun bank dan wang tunai bernilai lebih $150 juta yang dikaitkan dengan sindiket penipuan rentas sempadan syarikat Prince Holding Group. Ini menyusuli satu operasi penguatkuasaan semalam di beberapa lokasi merata negara terhadap pengasas dan pengerusinya Chen Xi beserta rakan-rakan kongsi. Operasi itu merupakan sebahagian daripada siasatan terhadap pemalsuan dan pengubahan wang haram yang dimulakan sejak tahun lalu. SPF mengesahkan Chen dan rakan-rakannya tidak berada di Singapura ketika ini. Polis turut mengeluarkan perintah melarang pelipusan pelbagai aset termasuk sebuah kapal layar, 11 buah kereta dan pelbagai botol arak. Operasi itu dilaksanakan selepas Chen didakwa di Amerika Syarikat awal bulan ini kerana disyaki menjadi dalang skim penipuan mata wang kripto melibatkan buruh paksa di Kemboja. Bank Pusat Singapura menyatakan pihaknya sedang bekerja rapat dengan pasukan polis bagi siasatan lanjut kes tersebut. Kira-kira 20,000 pekerja dalam sektor pengangkutan awam akan menjalani peningkatan kemahiran sepanjang 3 tahun akan datang, termasuk mereka yang digajikan pihak kontraktor. Ia merupakan perjanjian yang pertama seumpamanya antara Gerakan Buruh, Kesatuan Pekerja Pengangkutan Kebangsaan dan Pengendali Pengangkutan SMRT. We will start with 200 contractors. Ensuring engagement is meaningful and sustainable. To workshops and communities of practice will share frameworks, courseware and experiences. SME workers as well as SME companies are often underserved, and because they do have certain constraints when it comes to resourcing, when it comes to being able to upskill their workers, we think that the CTC would be a wonderful way for us to partner with their anchor business partners like SMRT and the other PTOs to see how we would be able to assist them when it comes to business transformation. Di bawah perjanjian itu, para kontraktor boleh memanfaatkan geran yang biayai sehingga 70% biaya projek-projek transformasi. Ketua Gerakan Buruh Ng Chee Meng berkata NTUC akan bekerjasama dengan golongan pekerja untuk memastikan mereka kekal relevan dalam sektoran ekonomi baru. Pakar Perubatan nasihat orang ramai agar ambil vaksin COVID-19 serentak dengan vaksin influenza demi melindungi diri daripada jangkitan pernafasan. Ikuti laporannya selepas ini. Selamat bertemu kembali. Lebih 6,000 kesalahan trafik dirakam dalam tempoh hanya 2 bulan oleh 11 kamera baru polis trafik yang dipasang di serata negara sebagai sebahagian daripada fasa percubaan. Dimulakan pada September lalu, operasi rintis itu bertujuan meningkatkan keselamatan jalan raya di daerah-daerah yang cenderung berlaku kemalangan serta di jalan-jalan raya di mana pemandu sering melanggar peraturan trafik.
memandu melebihi had kelajuan, melanggar lampu merah, memandu dalam keadaan mabuk. Dalam laporan mengenai keadaan trafik di sini, inilah antara kesalahan trafik yang sering berlaku, sedang jumlah kemalangan di jalan raya serta bilangan mangsa meningkat. Bagi memperketat penguatkuasaan, polis trafik sedang menguji kamera-kamera baharu. Tujuannya mengesan kesalahan-kesalahan seperti melintasi dua garisan putih, melanggar isyarat jalan dan berhenti dalam petak kuning. Apabila pemandu melanggar peraturan trafik, sistem analitik video akan mengambil gambar atau video kenderaan secara automatik. Kemudian, ia akan mendaftarkan maklumat penting seperti nombor plat kereta, masa kejadian dan kesalahan yang dilakukan. Maklumat ini akan membantu pihak berkuasa mengambil tindakan ke atas pemandu tersebut. Sepanjang operasi rintis ini, kamera-kamera dipasang di pelbagai kawasan yang cenderung berlaku kemalangan. Selain itu, ia juga dipasang berdekatan kawasan sekolah dan daerah perumahan yang sering melaporkan kesalahan trafik. These cameras are mobile and can be relocated and deployed as necessary. Together with existing enforcement cameras, these cameras will strengthen TP's enforcement capabilities and make our roads safer for everyone. Polis trafik menyasarkan kamera-kamera ini beroperasi sepenuhnya menjelang suku pertama tahun depan. Saudara, vaksin baru COVID-19 boleh diambil serentak dengan vaksin influenza dan vaksin lain bagi melindungi diri daripada pelbagai jenis virus pernafasan. Demikian dikongsikan Doktor Keluarga di Tampines Family Medicine Clinic, Dr. Aziz Nordin. Beliau menekankan bahawa masyarakat kini bukan saja berdepan dengan gelombang COVID-19 tetapi juga peningkatan penyakit pernafasan lain seperti influenza A. There are many respiratory viruses circulating around and comes in seasons, and each vaccine is designed to protect against one particular type of respiratory viruses, and therefore it's good to have the vaccinations done together. It can even be done as a co-administration. It means you can do influenza and COVID at the same time, perfectly fine. And so this is something that we can consider to do when you speak to your doctors as well. Dr. Aziz menambah bahawa vaksinasi bukan sahaja membantu seseorang individu melawan virus dengan lebih berkesan tetapi juga mengurangkan risiko komplikasi dan penularan kepada orang lain. Beliau juga menasihatkan agar individu dengan penyakit kronik dan risiko tinggi mengalami gejala COVID-19 yang teruk untuk mendapatkan vaksin tersebut. In a way, now it's no longer considered like a booster. It's more of a kind of annual, what we do like for influenza. We have patients who have comorbids, they have medical conditions that sometimes they feel that COVID is now less of a concern and therefore they decide to defer their vaccinations. But protection is only as good as how updated we keep it. Menurut Dr. Aziz, vaksin COVID-19 yang terkini direka khas untuk memberi perlindungan terhadap varian LP81 yang sedang menular sekarang. Beliau menekankan bahawa vaksin baru itu tidak bermakna bahawa ia lebih berkesan berbanding dengan vaksin-vaksin COVID-19 sebelum ini. Ia dikemas kini dan disesuaikan untuk melawan varian baru di dalam masyarakat dan memastikan ia memberikan perlindungan dengan yang relevan buat setiap individu. Di bawah program vaksinasi nasional Singapura, vaksin ini diberikan secara percuma kepada semua individu yang layak. Angkatan Bersenjata Singapura SAF memperkenalkan pelbagai inovasi baru bagi meningkatkan keselamatan dan kecekapan pasukan tentera sempena latihan luar negaranya yang terbesar. Dan buat pertama kalinya juga Kor Sukarelawan SAF ikut menyertai latihan Wallaby. This is the portable X-ray machine that is able to shoot down the X-ray beams onto the receiver so that patients can get their images taken. Alat baru ini membolehkan pemeriksaan bagi kes keretakan tulang dilakukan dengan lebih cepat. It's a smart automated accounting machine that helps to account for small ammunition. Jika dibandingkan dengan kiraan manual, sistem ini mengurangkan masa yang diperlukan untuk menjejak peluru sehingga separuh.
Usaha kumpulan sokongan harapan itu membentuk ekosistem sokongan bagi latihan Wallaby. Seramai 170 kaki tangan bertugas meliputi pelbagai fungsi, daripada logistik, penyelenggaraan, perubatan kepada pengangkutan. Ini demi memastikan pergerakan askar-askar dan bekalan kekal lancar. This year's Access Wallaby 25, we continue to push the boundary for innovation. Really, what is important here is every minute or every hour saved for our troops in our processes will mean that the valuable training hours are returned to the soldiers. Berjulung-julung kalinya juga, para anggota Kos Sukarelawan SAF menyertai latihan Wallaby tahun ini. Sesetengah daripada mereka membantu memantau pergerakan unit dan berhubungan dengan rakan-rakan kerja dari Australia bagi memastikan keselamatan semasa latihan dijalankan. Mereka juga dikerahkan untuk mengawal pintu-pintu akses di merata kawasan latihan Shoalwater Bay. Para penduduk Gaza kurang yakin Israel akan terus hormati perjanjian gencatan senjata sedang pihak IDF bertubi-tubi menyerang carikan Gaza. Kami bawakan laporannya selepas ini. Berita diteruskan dengan perkembangan di Timur Tengah. Israel terus-menerus melancarkan serangan ke atas carikan Gaza meskipun mengumumkan sudah menyambung semula perjanjian gencatan senjata 2 hari lalu. Al Jazeera melaporkan serangan berlaku di utara dan selatan Gaza sejak awal pagi tadi. Penduduk Gaza kini semakin bimbang dan kurang yakin Israel akan terus menghormati gencatan senjata itu. Serangan bertubi-tubi Israel ke atas selatan Gaza semalam merenggut lebih 100 jiwa. Ramai merupakan kanak-kanak dan kaum wanita, manakala lebih 250 yang lain cedera. Ini merupakan serangan paling buruk dialami Gaza sejak gencatan senjata berkuat kuasa beberapa minggu lalu. Manal Al-Saidi membaiki wang kertas yang lusuh atau sudah rusak demi mencari rezeki dan menampung keperluan asas. Perang yang berlarutan selama lebih 2 tahun di Gaza bukan sahaja membawa kesengsaraan kepada penduduknya, malah menyebabkan bekalan wang kertas berkurangan. Wang tunai diperlukan bagi kebanyakan urusan jual beli harian, termasuk untuk membeli makanan dan membayar bil api air. Namun Israel menyekat aliran wang kertas sama seperti kebanyakan barang lain sejak serangan Hamas pada Oktober 2023. Wang kertas yang masih ada pula, kata Cik Manal, sama ada sudah lusuh atau musnah. Nilai-nilainya berkurangan. Contohnya bagi 100 shekel, peruncit menganggapnya sebagai 80 shekel sahaja. Kebanyakan bank di Gaza juga turut musnah sepanjang 2 tahun lalu. Dan penduduk yang beratur di bank-bank yang sudah kembali beroperasi selepas gencatan senjata berkuat kuasa rata-rata dihampakan. Kata penduduk ini, selepas beratur lama, ada yang tidak dapat giliran mereka. Bagi dirinya sendiri, apabila cuba mengeluarkan 1,000 shekel, bank hanya memberikannya sekitar 400 atau 500 shekel. Peruncit ini terpaksa menerima wang kertas yang rupanya sudah berubah hingga sukar dikenal pasti. Menurut Encik Samir, ada wang kertas yang sudah koyak, tetapi apa yang penting adalah nombor sirinya. Jika ada, beliau akan menerimanya. Sesetengah penduduk menggunakan kaedah pemindahan wang menerusi aplikasi untuk membeli barang kecil seperti telur atau gula. Tetapi para penjual mengenakan caj tambahan. Wail Abu Faris berkata, beliau juga menerima gajinya menerusi aplikasi yang mengenakan komisen. Peruncit memotong gajinya sehingga 30 hingga 40%. Dan ini sudah menjadi kebiasaan bagi kebanyakan penduduk di wilayah tersebut. Ketua Pertahanan Amerika Syarikat dan China mengadakan pertemuan di Dewan Mesyuarat Menteri Pertahanan ASEAN di Kuala Lumpur
Sehari selepas para pemimpin kedua-dua negara itu bertemu di Busan semalam. Setiausaha Perang Amerika PPC berkata negaranya akan terus mempertahankan kepentingannya di Indo-Pasifik sambil menggesa keseimbangan kuasa di rantau itu. Sementara itu, Admiral Dong Jun sebaliknya memberi amaran kepada Amerika Syarikat supaya berhati-hati berhubung isu Taiwan. Beliau menggesa kedua-dua pihak untuk terus mengadakan komunikasi peringkat tinggi serta membina kepercayaan bersama. Parti Politik yang memerintah Thailand memilih bekas timbalan Menteri Keuangan Julapun Amandibat sebagai pemimpin barunya. Beliau menggantikan mantan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra yang meletak jawatan awal bulan ini. Anggota Parlimen Chiang Mai berusia 50 tahun itu dikenali atas kepakaran di bidang ekonomi. Beliau kini berdepan cabaran menyatukan semua parti politik sebelum pilihan raya umum yang dicacah berlangsung pada Mac depan. Sehari suntuk semalam, Diego Maradona menjelma kembali di jalan-jalan raya kota Naples, Itali. Patung legenda bola sepak itu berarak mengelilingi kota tersebut, sedang para peminat memperingati tarikh yang sepatutnya menandakan ulang tahun ke-65 pemain asal Argentina itu. Patung hasil ukiran Domenico Sepe meninggalkan museum Maradona untuk dipamerkan kepada para penduduk Naples yang hingga kini menggelar mendiang sebagai Raja. Antara 1984 dan 1991, Maradona memimpin pasukan bola sepak Napoli untuk 2 kali menjuarai Liga Serie A Itali selain menjulang Piala UEFA. Dengan sekian berita untuk malam ini, sehingga berjumpa lagi. Selamat malam.